Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan pujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah yang memberi kepada kita peluang dan juga nikmat untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fatih Faridah. Kita membincangkan tentang sebelum ini tentang karamah bagi awliya, dan kita sebut bahawa karamah para wali ini ialah mukjizat bagi nabinya, kerana dia menjadi tanda bahawa umat bagi nabi tersebut mendapat kemuliaan di sisi Allah. Maka ini menunjukkan bahawa pegangan yang dipegang oleh wali di kalangan nabi, wali dalam kalangan umat nabi tersebut berada atas jalan yang benar dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah sebut berkaitan dengan beberapa perkara yang dibincangkan tentang perkara mencari adab ni. Yang berlaku pada para nabi dipanggil mukjizat, sebelum dilantik jadi nabi dipanggil irhas. Yang berlaku kepada orang soleh dipanggil sebagai karamah, berlaku di kalangan orang awam dipanggil sebagai ma'unah. Kalau berlaku tujuan sebagai menambahkan kedegilan dan juga berlanjutan seorang itu dalam kesesatan dipanggil sebagai istidraj. Dan kalau perkara itu berlaku sebagai penghinaan kepada orang dipanggil sebagai ihanah. Okey. Sekarang kita masuk kepada perkara sam'iyat yang lain, iaitu malaikat. Jadi kalau kita tanya malaikat ni jisim ke dok jisim, jirim ke dok jirim? Nak jawab kan dia? Jisim. Jirim lah. Jadi takrif jisim dengan jirim tu dari segi sains apa maksud dia? Jirim dia yang memenuhi ruang. Ada memenuhi ruang. Jirim ni sesuatu yang memenuhi ruang. Ruang dan masa. Ikat dengan masa kok. Itu panggil jirim. Jisim tu ialah yang ada mass, ada berat dia. Jadi di sisi ulama kalam betul lah tu, samalah lebih kurang lah. Jirim tu sesuatu yang mengambil ruang. Ada wujud tu umum lagi. Sebab Tuhan pun ada wujud tapi bukan jirim. Faham tak? Tuhan dia ada wujud. Ada masa, makna bila dia wujud dia dalam dimensi masa, dalam ruang masa. Jadi space time space. Okay. Jadi takrif dari segi sains dan di sisi ulama kalam tu tak jauh beza. Mereka mendefinisikan jirim itu sesuatu yang mengambil ruang. Dan jisim itu ialah gabungan jirim. Bila bergabung daripada dua dan lebih dia jadi jirim, maknanya ada berat lah tu. Maka
disifatkan sekalian makhluk ini tak lari daripada jirim ataupun arak. Arak ialah sifat yang ada pada jirim. Maka sekalian makhluk al-alami, sekalian alam-alam yang ada ini terdiri daripada jirim-jirim. Maka bila ditanya kepada kita, malaikat ni jirim ke tak? Nak jawab mana? Dok pula. Jirim juga lah. Sebab kata selain Tuhan tu, alam tu sekaliannya itu, dia sama ada jirim atau arak. Maka malaikat ni termasuk daripada sebahagian alam. Malaikat ni termasuk daripada sebahagian alam. Jadi alam-alam sekalian ni ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam burung, ada alam serangga, ada alam ikan. Jadi alam-alam yang Allah Ta'ala cipta ni memang dia terdiri daripada jirim dan juga arak, sifat yang ada pada jirim. Okay. Jadi bila itu malaikat ni jisim yang latifah, jismun latif dia panggil. Jirim tapi jenis kategori yang tidak tembus cahaya panggil. Orang panggil jirim halus. Dia kategori jirim pula ada yang legap cahaya. Legap cahaya tak? Iaitu tidak tembus cahaya. Maknanya benda tokor. Macam kita ni, suluh tak lepas dinding ke benda ni, dia panggil legap cahaya. Dan ada yang jenis yang kita panggil dia panggil apa tu? Transparent. Transparent ikut transformer lain. Transparent. Jadi maknanya bentuk jirim itu berbeza. Dia jirim juga, tapi keadaan jirim, ada jirim bentuk yang legap, ada jirim yang tembus cahaya, yang dalam bahasa ulama kalam dia panggil sebagai jismun latif. Jisim latif, latif ni halus. Jisim halus. Orang kita panggil makhluk halus. Masuk juga tu, makhluk halus. Kenapa makhluk halus tu dipanggil halus? Sebab tak nampak di mata. Adakah kerana dia halus sangat? Tak mesti. Tapi latif tu halus lembut kerana dia tidak daripada jenis macam kita ni. Kita ni tokoh, tahu? Dia jisim juga tapi bentuk lain, keadaan jisim yang lain. Contoh senang lah, air kan, dia ada dalam bentuk pepejar, ada bentuk cecair, ada bentuk udara. Jadi makhluk-makhluk ni dia ada dalam bentuk-bentuk yang tertentu, walaupun kesemuanya itu jirim dan jisim. Okay. Jadi sekalian daripada makhluk ini semuanya jirim-jirim, cuma keadaan jirim yang berbeza. Maka malaikat pun termasuk. Sebab apa? Mana bukti malaikat itu jirim? Bukti dia. Cikgu, kalau kita nak tanya, apa bukti malaikat tu jirim? Boleh berupa tak, boleh berupa tu sebelum kita cerita boleh berupa tak, apa bukti dia jirim? Dia daripada cahaya. Tu kalau kita baca hati dah, dia buat pada cahaya tanpa kita melihat pada tu benda. Bukti senang. Apa bukti malaikat tu jirim? Betul lah makhluk. Bukti dia tu makhluk dan jirim. Benda nak ni. Senang je, bertempat. Kan jirim kan bertempat. Jadi malaikat tu jirim kan bertempat. Ke tak ada tempat? Betul. Jadi malaikat ada tempat, maknanya dia berjirim lah tu. Kan dia ada tempat atas langit, dalam majlis ilmu, di bumi. Malaikat ada tempat, maknanya dia berjirim lah tu. Walaupun kita tak nampak dia. Kita tak nampak dia. Mana siapa pernah tengok malaikat? Tak ada lah. Kau ada dalam ni kan? Yelah, aku tengok betul-betul kan. Tapi kita tahu dia ada tempat.
Kita tahu dia ada tempat. Jadi maknanya itu telah cukup membuktikan bahawa dia itu jirim. Dia turun naik bawa amalan. Dah. Maka menunjukkan dia berjirim. Okey. Maka qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Malaikat jamak dia punya dia plural dia, singular dia malakun. Malakun, malaikah, malaikat. Kata musannif, dan wajib i'tiqad ada bagi Allah malaikat, dan mereka itu beberapa hamba Allah. Beberapa hamba Allah juga. Jadi malaikat ni hamba Allah juga, hamba Tuhan juga. Kalau dalam talqin kan akan datang malaikat yang bertanya kepada kamu, dan janganlah kamu takut, kamu gentar, kerana dia juga hamba Allah. Dah. Hamba Allah juga. Dia bukan apa ni, Tuhan ke apa, hamba Allah juga. Makhluk Allah Ta'ala cipta, yang dijadikan dia daripada nur. Ni. Jadi cerita jadi pada nur ni Nabi yang cerita. Nampak tak? Sebab kita nak nampak malaikat ni, maka Rasulullah yang diberi wahyu menceritakan asal usul kejadian malaikat daripada nur. Yang tak bisa sekali-kali bekerja maksiat. Tak bisa sekali-kali bekerja maksiat, takkan sama sekali buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mereka derhaka Allah akan perintahnya, apa yang Tuhan suruhkan mereka. Dia tak sama sekali buat maksiat, tak terima buat maksiat ni. Dan tidak mereka itu bersifat dengan sifat manusia, dan dia pula tak bersifat atas sifat manusia. Sifat mana sifat manusia yang malaikat tak bersifat itu? Seperti makan minum. Makan minum. Jadi malaikat dia tidak makan dan tidak minum. Adakah dia boleh makan, boleh minum? Allah Ta'ala jadikan malaikat ni sifat dia tak makan, tak minum, dan dia berterusan bersifat-sifat itu. Sebab itu apabila Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat, sebelum malaikat nak memusnahkan kota atau kampung kaum Sodom, kaum Nabi Lut ni, dia mari jumpa dulu, beritahu dulu kepada pak saudara Nabi Lut, iaitu Nabi Ibrahim. Nampak tak? Beritahu kepada Nabi Ibrahim supaya apa mana malaikat ini datang ni nak beritahu akan memusnahkan kampung-kampungan kaum anak saudara kamu, iaitu Nabi Lut. Dan dia terselamat. Nabi Lut dan yang beriman daripada keluarganya terselamat. Jadi datang malaikat itu dalam rupa manusia kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim ni bila mari, dan sifat Nabi Ibrahim ni dia makan, tak makan seorang. Itu yang dicerita oleh ahli sirah, ulama-ulama tarikh. Dia makan, dia akan jemput orang makan bersama-samanya. Rela dia cari jalan, ajak makan sekali. Kita rela makan seorang. Nusuk kat luar asrama, budak asrama tu nusuk, tengok orang tidur, buka loker, makan. Kita makan seorang, tunggu anak bini tidur tu, waktu baik makan buat tujuh saji sipang. Nabi Ibrahim alaihissalam jenis dia makan, dia akan ajak teman, akan makan berteman, supaya rezeki dikongsikan, dapat berkat. Maka dan dia seorang yang amat pemurah dan suka melayan tetamu. Dia akan jamu orang. Maka bila tetamu datang ni dalam rupa manusia, dia faja'a bi'ijlin samin, dia pun datang sembelih anak sapi, anak lembu,
anak lembu panggang. Tujuan untuk dihidangkan depan tetamu dia ni. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka dihidangkan depan tetamu tadi. Tiba-tiba tetamu tak makan. Fa'aujasa fi nafsihi fa'aujasa minhum khifah. Lalu Nabi Ibrahim takut. Sebab apa? Sebab tetamu dia tak makan makanan. Maka adat orang Arab ni atau adat masyarakat ketika itu, kita hidang makanan, tiba-tiba makanan tak disentuh. Maknanya mari bukan niat baik ya. Kalau mari dengan niat baik, orang hidang ni makan. Makan, terima. Tiba-tiba bila hidang makanan, tiba-tiba tak sentuh makanan. Ni kalau di sisi Arab ni tak sentuh air, tak sentuh makanan, maknanya mari ni ada benda besar ni. Bukan mari dengan niat berkasih sayang atau niat baik ni. Ni mari ni kalau nak balah ataupun mari nak buat kacau. Maka rasa takut datang dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka qala la takhaf. Dia kata para tetamu tadi, jangan takut. Jangan takut wahai Ibrahim. Kami datang ni untuk beritahu tentang kemusnahan kaum Nabi Lut, dan juga untuk khabar gembira bahawa kamu akan dapat anak daripada isteri kamu Sarah. Maka malaikat beritahu, tetamu tadi beritahu bahawa mereka itu malaikat. Barulah Nabi Ibrahim rasa tak takut, rasa bertenang. Ingat ke manusia? Diingat ke manusia? Rupanya hak mari itu bukan manusia. Yang mari itu ialah malaikat. Jadi dalam keadaan itu sekalipun mereka tak makan. Allah Ta'ala halang mereka dan tak beri untuk mereka makan. Tak setuh makanan. Tu dia kata sifat malaikat ni tidak bersifat dengan sifat manusia seperti makan dan minum, berkahwin, apa lagi, tidur, letih, dan lain-lain lagi. Itu tak ada, sifat itu tak ada pada malaikat. Dan tidak betina jantan dan sebagainya, dan lain-lain lagi. Malaikat pun, malaikat ni jantina ni lelaki ke perempuan? Adalah ke khusa? Ada belaka? Ataupun apa istilah sekarang, LGBT dia ada ni, non-binary. Non-binary. Tak boleh nak klasifikasikan lelaki puan. Pelik-pelik macam-macam. Kohor maju manusia jadi kohor pelik. Jadi malaikat ni apa? Laki ke puan? Jawabnya laki pun tidak, puan pun tidak. Tidak lelaki dan tidak perempuan. Ada ke gitu? Ada. Ada makhluk-makhluk Tuhan ni laki pun tidak, puan pun tidak, jantan pun tidak, betina pun tidak. Tak. Contoh kita kata apa? Batu tokor tu. Batu tu jantan ke betina? Sejik ni jantan ke betina? Tak ada. Sebab dia bukan benda yang menerima bersifat dengan jantina, laki puan. Nampak? Dia bukan daripada sesuatu yang menerima bersifat dengan lelaki ataupun perempuan. Maka dia tidak bersifatlah dengan laki puan tu. Tak pelik lah. Jadi bukan makna setiap benda tu kena makna ada jantan, ada betina, tidak. Dah benda ke cikgu? Kalau molekul ada jantan betina, positif negatif ada lah. Lepas tu kalau tak ada tu ada. Kalau tak ada pasang, ada tak? Positif negatif lah. Jadi ada di kalangan contoh tadi macam kita kata batu lah. Batu, benda ni tak ada jantan, tak ada betina. Tahu tak? Air ni air jantan ke betina? Bukan kopi jantan.
Kopi jantan tu kat Fatimah, apa ni, kacik Fatimah. Bukan, tu air tu sendiri. Dia tak ada sifat jantan betina kerana dia tidak bersifat dan tidak menerima bersifat dengan sifat tersebut. Okay? Jadi malaikat juga tidak betina, tidak jantan. Dah malaikat datang kepada Nabi dalam rupa lelaki. Datang kepada para Nabi ni dalam rupa lelaki kerana apa? Kerana malaikat lelaki ke? Bukan. Kerana jantina lelaki ni mudah, kerana mereka nak berjumpa dengan Nabi. Jadi jumpa dengan Nabi ni, jumpa jantina yang paling sesuai. Kerana Nabi ni lelaki, maka lelaki lah. Maka Nabi SAW beberapa kali berjumpa Jibril dalam rupa sahabat baginda Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni seorang sahabat Nabi, yang orang dia orang smart lah. Jadi Jibril datang dalam rupa Dihyah, padahal dia bukan Dihyah tu. Rupa-rupa sama, sahabat tak kenal. Sebab sahabat ingat ke saing-saing dia lah. Tapi Nabi kenal ni, ini Dihyah, ini bukan Dihyah, ini Jibril. Jadi malaikat berjumpa dengan para Nabi dengan rupa lelaki. Dia tak jumpa dengan rupa perempuan, payah perempuan lagi. Payah. Lau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun. Sebab itu Tuhan kata orang musyrikin Mekah minta supaya mereka minta dengan Nabi supaya Allah Ta'ala turunkan malaikat kepada mereka supaya mereka dapat dengan mata kepala mereka. Padahal mereka bukan nak suruh tunggu sungguh, tapi nak cabar Nabi, enggannya beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau betul mu Rasul, buat turun malaikat, aku nak tengok malaikat mana. Allah Ta'ala turun ayat, dia kata walau ja'alnahu malaka, kalau kami jadikan malaikat, la ja'alnahu rajula. Walau anzalna alaihi malaka, kalau kami turunkan ke atasnya malaikat, la ja'alnahu rajula, kami akan jadikan malaikat ini lelaki. Wala labasna alaihi ma yalbisun, dan kami akan pakaikan malaikat tadi dengan pakaian yang mereka pakai. Logiknya kalau Tuhan nak turunkan utusan malaikat pun, Tuhan tak akan turunkan malaikat hok bentuk asal. Berapa lagi? Jibril 600 sayap turun tu penuh langit. Dah siapa nak main tengok? Lari dulu kan. Jadi Allah Ta'ala akan jadi la ja'alnahu rajulan, kami akan jadikan lelaki juga. Dan kami akan pakaikan pakaian yang mereka pakai, barulah mereka boleh hampiri dan boleh tengok. Kalau turun lelaki pakai yang pelik, orang nak kira dekat kok. Jadi sebab itu tuntutan mereka untuk tengok malaikat tu sebenarnya bukan nak beriman sangat, tapi kerana mereka nak berdalih dan juga enggan menerima dakwah Nabi. Macam-macam alasan nak tengok malaikat. Tukar bukit ni jadi emas, ataupun jadikan Mekah ni subur dengan kebun-kebun. Jadi benda itu sebenarnya permintaan yang mana mereka nak menunjukkan mereka sangat enggan nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan sebagainya, sifat-sifat lain yang tidak layak pada malaikat. Dan mereka itu banyak. Malaikat ni banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui bilangan tentera Allah Ta'ala kecuali Tuhan saja. Banyak. Bahkan banyaknya bilangan tu, dia kata banyak daripada makhluk yang ada di muka bumi. Banyak daripada makhluk yang ada di muka bumi. Banyak daripada daun-daun yang ada di muka bumi. Hak tu hak malaikat bumi. Malaikat langit pula lagi banyak. Sebab itu malaikat ini banyak, tidak tahu bilangannya malaikat Allah juga. Tuhan saja yang tahu berapa bilangan mereka. Cuma yang wajib kita beriman sebagaimana yang akan disebutkan nanti ialah kita kena beriman tahu secara tafsir 10. Sebelum tu
pengarang rahimahullah menyatakan ketua malaikat tu. Jadi malaikat ni ada ketua juga. Malaikat ni ada ketua. Jadi hierarki malaikat ni ada lah. Ada hierarki ketua, ada malaikat-malaikat bawah. Dan ketua mereka itu 4 malaikat. 4 orang ni dipanggil malaikat muqarrabin, malaikat yang ketua malaikat, iaitu Jibril. Jibril pun baca, Jibril pun baca. Kalau dalam satu riwayat Jabrailah, ada juga. Wa Mikail, dalam Quran wa Mikal, sama juga. Dalam satu riwayat wa Mikala. Israfil, Izrail. Ini daripada bahasa-bahasa Syriani ni. Nama perkataan ini bukan asal daripada bahasa Arab. Bukan asal daripada bahasa Arab. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dan ni 4 orang ni. 4 orang ni malaikat ketua para malaikat. Dan setengah mereka itu hamalatul arsy. Apa lagi malaikat-malaikat yang hampir ni, malaikat-malaikat yang kita panggil pangkat ranking tinggi lah, iaitu hamalatul arsy, malaikat yang tanggung arash, malaikat yang sangga tahan arah tu. Arah ni kita kata ialah atap bagi alam. Atap ngesuk alam ni ialah arash. Faham ngesuk? Penghabisan alam ni ialah arash. Dia seakan bumbung dan atap bagi sekalian makhluk 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit dan yang ada. Jadi dia ditanggung oleh hamalatul arsh, malaikat, iaitu beberapa malaikat yang menanggung arash. Siapa hamalatul arsh? Ialah malaikat yang menanggung arah, dipikul arash, iaitu sebelum kiamat 4 malaikat. Jadi sekarang ni arash ditanggung oleh 4 malaikat, dipegang oleh 4 malaikat. Dan hari kiamat 8 malaikat. Wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin 8. Dan akan menanggung arash Tuhan pada hari tersebut 8 orang malaikat. 8 orang malaikat. Kenapa gitu? Kerana hebatnya ataupun besarnya tanggungan ataupun tajalli Allah Ta'ala, dan hebatnya peristiwa yang berlaku pada hari kiamat itu, maka pada hari kiamat arah itu jadi berat. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Dan akan menanggung arash Tuhan kamu di atas mereka itu pada hari tersebut, hari kiamat 8. Jadi sekarang ni 4, tapi kerana hebatnya dan juga dahsyatnya apa yang berlaku pada hari kiamat nanti, maka arah itu terpaksa ditanggung oleh 8 malaikat. Sekali ganda lagi. Itu kerana hikmat yang Tuhan Allah Ta'ala tahulah. Dalam Quran kabah gitu. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Itu berkaitan dengan malaikat-malaikat yang hampir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian kata pengarang, wajib tahu dengan tafsir pula. Cerita malaikat lagi ni. Dan setengah mereka itu wajib kita tahu dengan tafsir. Daripada para malaikat ini, ada yang kita kena tahu secara detail nama dia. Kena tahu secara tafsir. Tafsir makna secara terperinci. Dan setengah mereka itu wajib kita tahu dengan tafsir,
iaitu 10 malaikat. 10 orang. Ni yang kita hafal, budak-budak apa, pelajar-pelajar apa, 10 malaikat ni. Bukan 10 saja, banyak lagi. Dan orang tanya tak, kenapa Allah Ta'ala cipta malaikat? Tuhan tak boleh buat sendiri ke? Tak, soalan. Allah Ta'ala tak boleh urus sendiri ke? Sampai perlu penolong. Malaikat buat ni bukan tujuan nak tolong Tuhan. Allah Ta'ala boleh buat dalam sekelip mata, kun fayakun je, nak laku terus. Tetapi kerana sistem alam yang Tuhan buat ini, dia ada sebab musabab, ada cause and effect, dan ada hikmat-hikmat kejadian Tuhan buat tu. Maka Tuhan buat makhluk-makhluknya dengan tugas tertentu sebagai menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan dia. Jadi orang nampak kebijaksanaan Tuhan pada aturan alam. Kalau Tuhan buat sekaligus gitu saja, tak apa ada apa. Yalah, Allah Ta'ala Maha Kuasa, boleh buat. Tetapi bila Allah Ta'ala buat dengan susun atur, ada hierarki-hierarki tertentu, ada tugas-tugas tertentu, maka kita nampak bahawa Allah Ta'ala Maha bijaksana dalam penyusunan. Maka kita suruh berakhlak dengan akhlak hak bijaksana. Maka dia suruh kita menyusun dengan bijaksana, mengurus dengan kita kata dengan cara yang terbaik. Urus takbir. Lain ni panggil apa cikgu? Tata kelola. Tata kelola. Jadi benda itu, apa yang kita dapat belajar ni daripada ciptaan Tuhan. Khalqullah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Ini ciptaan Tuhan. Cuba tengok siapa yang boleh buat ciptaan ini selain daripada Allah. Maka dengan hebatnya ciptaan Tuhan ni kita belajar. Maka itu antara hikmat Allah Ta'ala cipta arash, cipta lauh mahfuz. Kenapa perlu ada papan yang dicatat segala perkara? Tuhan tak ingat ke? Tak. Ilmu Tuhan azali yang qadim, segala perkara dalam ilmu dia. Tetapi bila ada lauh mahfuz, ada bukti catatan itu. Maka bukti catatan itu, siapa jadi saksi? Malaikat jadi saksi. Hari akhirat manusia mukallaf akan menyaksikan bahawa ini berlaku begian. Ada buku catatan dia, ada saksi dia. Nampak? Maka itu hikmatnya Allah Ta'ala buat. Bukan kerana Tuhan perlu kepada penolong, ataupun Tuhan takut lupa dan seumpamanya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Okey. Jadi setengah mereka itu wajib kita tahu dengan tafsir, itu 10 malaikat, iaitu 4 ketua yang dahulu. 4 tu. Kelima, keenam, Munkarun wa Nakirun. Munkar Nakir. 2 orang tu. 5 dan 6, Munkarun wa Nakirun. Kedua-duanya menanya orang mati dalam kubur, kemudian daripada ditanamnya. Munkar Nakir ni tugasnya soal ahli kubur. Lepas tanam. Kalau duk tanam, duk tanya lagi. Duk usah tanam, duk kena tanya gitu. Aduh. Kalau duk tanam sekalipun, kalau dimakan oleh binatang sekalipun, kalau dibakar sekalipun, sampai habis hacur, debu diterbangkan angin sekalipun, tetap berlaku soal itu. Sama ada dikuburkan dalam tanah, dikuburkan dalam perut binatang, ataupun di tempat-tempat lain. Kemudian daripada ditanamnya, itu kelima dan keenam. Ketujuh, Ridwan, yang menunggu syurga. Penunggu syurga, tunggu makna penjaga, dia jaga syurga. Ke-8, Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah, yang menunggu neraka. Ni penjaga neraka. Bekeng dia ni. Bekeng. Sesuai lah. Kerja penjaga. Dia tak cari hak benda muka tak bekeng ni, cari hak bekeng. Nak kawal orang hak jahat ni.
Kesembilan, Raqib. Raqib di kanan manusia yang menulis amal kebajikannya. Dan ke-10, Atid di kiri manusia yang menulis amal kejahatannya. Jadi apa nama ni? Manusia ni ada di kanan dan kirinya malaikat. Ada di kanan dan kirinya malaikat. Ada Raqib, ada Atid. Nampak tak? Ini tugas ni. Jadi setiap yang ada pada kita tu, malaikat-malaikat tu, Raqib, Atid tu, dia akan catat apa yang kita buat. Catat apa yang kita buat. Tidak terlepas daripada kita, walaupun sekelip mata sekalipun. Nampak tak? Kemudian kata muallif rahimahullah, kitab-kitab Allah. Masuk pula tentang bicara kitabullah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Soalan. Berkaitan dengan selawat. Selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir. Jadi ini salah satu perkara yang disahabat tanya Rasulullah SAW. Arafna as-salamu alayka amma as-salah kaifa nusalli alayka ya Rasulullah. Dalam satu riwayat, fi salatina, kami tahu macam mana cara nak beri salam. Nak beri salam ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah lah. Tapi bagaimana kami nak berselawat pada kamu? Sebab Allah Ta'ala suruh, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Adapun salam, kami tahu cara nak beri salam pada kamu, iaitu Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah selawat macam mana kami nak selawat pada kamu? Maka Nabi pun ajar pada sahabat, iaitu selawat Ibrahimiyah yang kita baca tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beberapa riwayat yang ada beza sikit lah, tapi itu kebiasaan yang riwayat yang kita baca dalam tahiyat akhir. Dipanggil sebagai salawah Ibrahimiyah, dan itu selawat yang paling afdal kerana diajar sendiri oleh Nabi. Paling afdal kerana diajar sendiri oleh Nabi, dan Nabi suruh kita baca selawat tu. Maka saya biarlah dalam semayang ke dalam seluruh semayang pun kita baca selawat dengan lafaz tersebut. Tapi tidak menghalang untuk kita berselawat dengan selawat lain. Boleh selawat tibil qulub ke, selawat fatih ke, selawat tafrijiyah ke, nariyah, munjiyah, badriyah, macam-macam. Semua itu termasuk dalam selawat-selawat. Kerana selawat ini kita mendoakan kepada baginda Nabi. Kita memohon Allah Ta'ala angkat darjat Rasulullah SAW. Jadi benda itu benda yang ditutup secara umum. Lafaz-lafaz selawat boleh dengar apa-apa lafaz lagi mana maknanya betul. Cuma dalam semayangnya, lafaz yang warid ialah lafaz tersebut. Jadi saya biarlah baca pada tahiyat akhir. Tahiyat awal setakat Allahumma salli ala Muhammad je. Maknanya tak perlu baca habis. Tak perlu baca habis pada tahiyat awal. Sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.